Cut. Baik, Auda kembali bersama kami di Rampai Pagi. Untuk hari ini sekali lagi edisi pertemuan kita Rabu, dan seperti yang telah pun kami janjikan, Auda, sekarang kita bawakan satu wawancara kita memperkatakan mengenai dengan dunia fotografer, ya. Dan tajuk yang kita bawakan pada pagi ini iaitu dalam segmen dari lensa, kita bawakan photojournalism, ya. Dan tetamu yang kita maksudkan di studio Rampai Pagi pada pagi ini bersama kita iaitu Yang Mulia Tuan Abang Muhammad Saiful Izam bin Abang Haji Zamkhor, merupakan Setiausaha Sosial Pertubuhan Fotografi Negara Brunei Darussalam. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih juga Rampai Pagi mengucapkan kepada Tuan kerana berkesudian bersama kita untuk mengongsikan informasi, ya, mengenai dengan dunia fotografer ini. Dan ini kita yakin ramai penonton kita di luar sana ingin mengetahui apakah dunia fotografer ini ataupun yang dimaksudkan dengan fotojournalism ini. Baik, untuk soalan pertama, bagaimanakah mula-mula minat Tuan dalam fotojournalism ini? Silakan. Pada mula sekali memang minat dengan dunia sekeliling, dengan keindahan alam. Jadinya mula-mula menggambar keindahan alam itu. Awal-awal memang tidak dapat menangkap secara terperinci, tetapi setelah mempelajari fotografi dapat kira menangkap apa yang hendak ditunjukkan kepada orang. Jadinya dalam fotojournalism juga saya belajar cara untuk menceritakan gambar tersebut kepada orang ramai. Ya. Maksudnya idea daripada Ketani, kehendak daripada diri Ketani, ya. Kemudian Ketani curahkan ataupun Ketani kongsikan kepada orang ramai yang menyaksikan, kepada orang ramai lah, ya. Jadi sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan fotojournalism ini? Mungkin ada di antara penonton kita tertanya-tanya ni, apa yang dimaksudkan dengan fotojournalism? Okey. Secara asas fotojournalism terbagi daripada dua ayat, iaitu satu foto, yang kedua jurnalis. Foto dari gambar, jurnalis daripada journalism, maksudnya cerita, bahan cerita, berita. Jadinya maksudnya fotojournalism itu adalah mensampaikan berita ataupun cerita melalui gambar. Jadinya dari gambar tersebut ada orang pernah dengar pepatah English, 1,000 words in a picture. Itu maksudnya ia menceritakan berbagai cerita dalam satu gambar. Itu yang dimaksudkan fotojournalism. Istilah orang sekarang ini kan, orang biarlah gambar berbicara, ya. Gambar berbicara. Biarlah gambar berbicara ataupun biarlah potret yang berbicara, menceritakan sesuatu dalam dalam foto tersebut, Dan secara langsungnya kita ni dapat menghayati dan penceritaan melalui gambar. Jadi sebenarnya apa jenis-jenis fotojournalism ini mungkin dapat dikongsikan ni, Tuan? Secara awam, secara basic lah, fotojournalism ini maksudnya kira menceritakan satu gambar itu untuk disatukan dengan ceritanya. Jadinya kalau ada ceritanya dalam satu gambar itu mesti ada, kami panggilkan dia caption. Jadinya setiap gambar yang tadi Tuan maksudkan, biar gambar ada berbicara. Gambar berbicara, ya. Tetapi kalau dalam gambar itu mesti ada captionnya supaya orang ramai faham bahawa gambar itu diambil pada keadaan ini untuk menceritakan apa yang terjadi. Takut sekiranya orang melihat gambar itu mungkin ada yang salah faham. Betul. Ya, jadinya mesti ada dengan caption itu. Itu yang fotojournalism betul-betul. Jadi kita ingin mungkin mengetahui juga, dan penonton kita yakin juga ingin mengetahui apakah yang mendorong Tuan untuk menangkap ataupun menceritakan, untuk menyampaikan mungkin lagi. Kadang-kadang foto ini ada yang salah tafsir. Kalau saya lebih kepada
potret. Ya. Maksudnya potret anda, itulah beza. Potret ini sejauh sepengetahuan saya, wajah seorang manusia. Berbeza dengan pemandangan, burung-burung dan juga ialah pemandangan. Jadi apa bezanya sebetulnya? Mungkin dapat menceritakan sedikit melalui fotografer bagi seseorang fotografer tersebut. Okey, kalau dari potret, potret, kebanyakan orang melihat daripada mata. Memang kesemua orang pada ketika melihat potret mereka melihat dari mata, kerana memang itu human nature, memang dari mata. So dari mata tersebut mereka melihat emosi gambar tersebut. Jadinya kalau sekiranya orang melihat gambar tersebut hanya dengan melihat gambar, mungkin akan salah faham, kerana emosi there's always a thin line between macam apa, happy and sad. Mungkin dia masa itu menangis, for example dia menangis. Pada masa itu mungkin dia happy, tetapi ketika digambar kelihatan dia menangis, mungkin dia sedang sedih. Jadinya dengan caption yang dimasukkan itu ada dimasukkan ketika ketika menyambut contoh ketika menyambut hari kebangsaan. Jadinya penceritaan ada penceritaan di sana. Ketika menyambut hari kebangsaan, artinya dia merasa sebab ataupun sayu ketika kira celebrating hari kebangsaan tersebut. Sambutan hari kebangsaan contohnya. Itu kalau sekiranya potret dalam fotojurnalism. Berbeza dengan pemandangan. Berbeza dari pemandangan. Tetapi kalau dari pemandangan pun, kalau sekiranya untuk menceritakan tentang sesuatu keadaan, macam suasana Bandar Singkawan contoh. Suasana contoh kalau dia ingin mengatakan tentang cuaca, memang senang untuk mengatakan cuaca. Tetapi kalau dia ingin mengatakan contoh ketika COVID, ketika semua orang tidak boleh keluar dari rumah, semua itu kan, betul faham. Jadinya sunyi, kawasan Bandar Singkawan sunyi. Kemudian orang menggunakan face mask, muka. Jadinya kalau sekiranya ingin menunjukkan situasi tersebut, jadinya mesti menunjukkan suasana bandar yang sunyi ataupun tiada kereta dan so on lah. Mungkin ada satu contoh nanti dari gambar yang saya boleh tunjukkan. Kita akan kongsikan bersama penonton ya. InsyaAllah kita akan kongsikan nanti gambar yang telah pun ditangkap oleh Tuan Abang Muhammad Saiful Izam. Jadi siapa sebenarnya yang ataupun apa sebenarnya yang mendorong Tuan untuk menangkap dan juga berkongsi cerita berita melalui fotografi ini, Tuan? Mulai dari minat untuk mengambil gambar yang cantik, tetapi ingin menyampaikan kebenaran. Kerana sekarang dalam era digital kan, dari gambar tersebut mungkin orang boleh salah faham. Jadinya dari sana saya ingin untuk menyampaikan kebenaran melalui gambar tersebut. Jadinya kalau sekiranya macam Tuan tadi mengatakan bahawa potret orang dari mengatakan bahawa dia sedih ataupun dia gembira, kan? Jadinya macam mana untuk saya untuk mencapai ialah melalui gambar yang lebih menarik lagi, dan dengan menceritakan bahawa yang perkara ini terjadi pada sekian hari, pada sekian perkara tersebutlah. Macam contohnya baru-baru ini diadakan keberangkatan sendiri ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Kusira Baginda Sultan, dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah bercemar duli bersama dengan rakyat dalam majlis riadah berbasikal contohnya. Jadi kalau potret ada jurugambar mengambil kesempatan untuk mengambil gambar baginda sendiri single shot. Jadi kemudian situasi seperti yang akan kita paparkan menerusi skrin TV ini dapat kita saksikan dan Tuan dapat menceritakan pada saat ini. Ini adalah ke bawah Duli bersama rakyat di Bandar Seri yang baru-baru ini. Sini ingin menceritakan bahawa keceriaan
seorang raja. Di mana bukan saja raja, tetapi di sini saya ingin menunjukkan juga bahawa putera-puteranya juga menyertai bersama baginda dikelilingi oleh rakyat-rakyat. Ya, bersama dengan rakyat. Bersama dengan rakyat. Kemudian berikutnya pula akan kita saksikan yang ini. Untuk seterusnya. Yang ini apa ni sebetulnya? Kalau kurang pemerhatian mungkin dah faham. Ya. Yes. Di sini gambar ini actually tenunan Brunei. Oh. Iya. Saya menyangka awan. Because kenapa saya ingin menunjukkan gambar tersebut? Kerana saya ingin menunjukkan bahawa tenunan Brunei bukannya senang dibuat. Jadi saya ingin menunjukkan benang-benang yang terdiri daripada bukan saja satu warna tetapi berbagai-bagai warna. Yang di sini dia menggunakan cuma dua warna, warna biru dan warna putih. Ya, tetapi kalau ingin menunjukkan betapa susahnya untuk menenun kain. Jadinya saya menyampaikan melalui gambar ini. Dan kalau kita melihat sudut yang diambil melalui dari bawah. Mengapa memilih di sana tu? Mungkin masa itu saya ingin mengambil sudut yang berbeza. Kalau selalunya orang tunjukkan dengan penenun kain sendiri. Saya tadi keliru, betul tuan. Saya nyakitanya itu dah nampaklah penenun kain rupanya ada di sana. Ada di sana. Saya menunjukkan cuma sedikit kerana saya pada masa ini lebih memfokuskan kepada benang tersebut. Tetapi untuk menarik lagi kerana pada masa itu benang putih yang berkumpul di sana itu seperti awan. Jadinya awan dan langit, warna putih dan warna biru. Jadi seorang fotografer perlulah kreatif dalam idea diorang untuk menghasilkan sesuatu yang agak berlainan. Sekarang ini apa yang dapat diceritakan, silakan. Di sini ialah actually pembuat parang. Masa ini dia sedang memotong besi untuk membuat parang. Membuat parang. Jadi untuk kira menunjukkan lagi ciri-ciri unik, saya mengambil ketika dia memotong besi untuk membuat parang tersebut. Jadinya ini adalah di belakang cerita, belakang tabir sebelum dia menjadi parang. Ini baru memotong parang, baru memotong besi tersebut untuk dijadikan parang. So di sini kira tarikan. Jadi untuk gambar seterusnya itu mungkin dapat dikongsikan. Di sinilah yang saya katakan maksud tadi ketika COVID. Di sini masjid menunjukkan pada permulaan masjid dibuka sewaktu COVID. Yang masih mengikut SOP mesti mengikut SOP. Di sana bis kita dapat nampak sejadah yang diasingkan yang berjarak, ada jarak, dan pada masa itu orang ramai pun belum lagi masuk ke dalam masjid tersebut. Tetapi kenapa saya tidak mau menunjukkan kekosongan itu saja? Saya mau menunjukkan kecantikan masjid tersebut supaya orang rindu akan datang ke masjid tersebut. Jadi itu salah satu kira ciri unik untuk menangkap untuk menceritakan situasi apa yang berlaku pada saat itu Dan ini sudah masuk pada soalan kita yang ketiga. Mungkin dapat menceritakan lebih kepada peralatan kamera dan juga kanta yang digunakan pada saat ini tuan. Mungkin dapat menceritakan sedikit mengenai dengan alat-alat yang digunakan, maka terwujudlah orang bentuk sudut yang bentuk begini. Ada lengkungan terdapat pada sudut masjid tersebut. Mungkin dapat ceritakan, silakan. Pada masa saya mengambil gambar tersebut, saya menggunakan DSLR kamera bersama dengan prime lens, iaitu fish eye lens. Ini orang mata ikan. Jadinya itu menyebabkan dia punya angle membulat. Jadinya dapat menangkap keseluruhan sudut. Bukan ke semua sudut, tapi keseluruhan sudut. Di mana that's why ada effect of fish eye. Kenapa dipanggilnya fish eye?
Ya, kalau kita melihat ni, ianya diambil gambar daripada jauh, Yes. sudut dari jauh. Jadi mungkin dapat dikongsikan ni tuan. Di sini saya menggunakan telelens 400 mm. Saya mengambil ini dari atas Bukit Sipatir. Dari atas Bukit Sipatir. Dari atas Bukit Sipatir. Di sini saya ingin menunjukkan ketika jambatan Brunei, jambatan Raja Isteri dibuka, dibina. Jadinya saya menunjukkan bahawa bot-bot kira berkurangan, bot-bot berkurangan, tetapi masih dipakai. Mula-mula saya melihat Mahir Rahir, saya ingatkan pelantar minyak ya, tapi sebetulnya tidak. Ada bot di sana. Jadi itulah yang ingin diceritakan sewaktu mula pembangunan jambatan Raja Isteri Pengarana Hajar Saleha ya. Dan pada saat ini kita yakin ini saya ingin menunjukkan bahawa penuntut belajar di dalam perpustakaan, bukan saja dari buku, tetapi diorang menggunakan kaca-kaca dinding itu sebagai menulis formula-formula mereka. Jadi ini kaedah baru yang dapat kita pelajari supaya minda mereka terbuka. Yang ini di mana ni tuan? Ini ialah jambatan Sultan Sultan Omar Ali Saifuddin. Di sini kira sewaktu sunrise di sana, sewaktu sunrise awal pagi saya sudah di sana selepas subuh, sewaktu subuh. Jadi untuk mendapatkan cahaya tersebut. Di sini. Baik. Ini gambar yang terakhir. Ini pun saya mengambil pada hari yang sama. Tidak, ini hari yang berbeza. Tetapi telelens, tetapi ini jambatan Ripas Raja Isteri. Kemudian apa mesej yang ingin disampaikan sebetulnya pada potret ini? Ini jambatan pada masa ini, jambatan itu sudah siap, tetapi belum dapat digunakan. So saya menyampaikan bahawa kira jambatan itu sudah ada terbina, tetapi belum lagi digunakan sepenuhnya. Jadinya ada gelap jadinya masa pembukaan baru ada cahayanya. Jadi pada gambar tersebut apakah ianya digunakan kesan-kesan efek ataupun mungkin ada, maksudnya kalau kita ni perhatikan daripada dom yang berbentuk seperti dom masjid tersebut gelap, kemudian tetapi pada kesan awan tersebut terang ada. Jadi apa? Mungkin ada menggunakan teknik-teknik tertentu? Ini menggunakan exposure daripada cahaya dari belakang. Kerana kita ni mengedit atau? Bukan mengedit, masa menggambar. Waktu menggambar? Waktu menggambar. Suasana menggambar. Jadinya menggunakan exposure daripada yang kawasan terang. Jadinya mana yang objek yang tidak cukup cahaya akan menjadi gelap. Jadi saya menggunakan teori itu untuk mengambil gambar tersebut. Alhamdulillah. Jadi mungkin dapat dikongsikan juga, adakah terdapat sebarang proses khusus ni untuk fotojurnalism ini tuan? Untuk fotojurnalism, proses post processing mesti sebanyak mungkin kurang, tidak boleh banyak sangat, kerana ini akan mengubah kira cerita gambar tersebut. For example, kalau sekiranya gambar potret buah duli, dia ubah dia punya shadow apa semua yang mungkin little touch up itu dapat diterima, tetapi jangan berlebihan. Kalau untuk macam menambah sesuatu di belakang, itu tidak dibenarkan. Jadinya itu bukannya satu fakta, itu menghilangkan dari fakta. Kerana fotojurnalism ini ialah untuk menyampaikan kebenaran. Kerana for example, salah satu media yang digunakan untuk fotojurnalism ialah surat khabar. Jadinya orang ramai percaya apa yang ditunjukkan dalam surat khabar. Jadinya kalau sekiranya diubah image tersebut, artinya
etika untuk menyampaikan itu adalah salah. Jadinya kalau boleh setiap post processing untuk gambar tersebut mesti minimal. Okey, itu dia. Jadi kita mula faham ya sebetulnya tugas-tugas sebagai seorang fotografer, apalagi yang lebih menjurus kepada fotojournalism ini, ianya berbeza dengan apa orang juru gambar biasa, apatah lagi kalau tadi menggunakan telefon bimbit ya. Banyak perkara-perkara yang tidak wujud sebetulnya. Maksudnya ditukar ya. Keadaannya mungkin dapat diedit ya. Ya, betul. Yalah, gambar yang diambil secara spontan ataupun rawak, tapi yalah dengan adanya kemahiran dari segi penyuntingan, cara mengambil gambar, sudutnya. Jadi ianya akan dapat menghasilkan satu gambar yang menyampaikan mesej yang tertentu. Dan alhamdulillah, dan kalau kita saksikan tadi gambar-gambar yang telah pun dikongsikan, yang telah pun ditangkap oleh Tuan Abang Muhammad Saiful Izam tadi memang menarik sekali dan sangat unik. Ya, jadi kalau daripada tuan sendiri mungkin ada sedikit nasihat juga kepada penonton kita yang bakal fotojurnalis yang ingin menceburi bidang fotojurnalism. Okey, terima kasih. Saya sarankan kepada sesiapa yang berminat untuk kira masuk dalam fotojurnalism supaya aktif dalam mengambil gambar, kerana dalam fotografi dia mesti belajar melalui praktikal. Kalau teori saja memang semua orang dapat belajar teori. Tetapi kalau daripada rasa memegang kamera melalui praktikal, kalau dia macam tidak biasa dengan mengambil gambar tersebut, jadinya ketika sesuatu event contoh ketika ke bawah duli bersama rakyat, kalau sekiranya terjadi gelap ataupun terang, jadi macam mana untuk untuk mengambil gambar pada waktu tersebut ada perubahan cuaca mengejutkan, jadinya melalui pengalaman. Kalau dari segi teori memang dapat dipelajari, tetapi daripada pengalaman memang memerlukan masa yang ada. Jadinya yang paling penting juga ialah untuk menceritakan kebenaran. Itu yang paling penting dalam fotojurnalism. Kalau tanpa kebenaran, orang mungkin salah faham. Orang ramai mungkin mengambil perkara tersebut dengan bercakapkan perkara yang berlaku adalah berlainan. Jadinya yang paling penting ialah etika kebenaran untuk ketika mengambil gambar tersebut. Itu yang paling penting dalam fotojurnalism. Ya, alhamdulillah. Itu yang pentingnya sebenarnya untuk membuat pendedahan awal diri dahulu ya, untuk mengambil pengalaman. Jadi mungkin dari segi pengalaman itu dapat memperbaiki mana kesilapan kan. Jadi itu yang pentingnya selain daripada teori ya, dalam memahami apa itu dia fotojurnalism. Jadi perlu ada kejujuran pada diri kita ni sendiri ya, perlu ada kejujuran diri kita ni untuk menyampaikan mesej yang ingin kita ni sampaikan pada masyarakat sebetulnya. Jadi okey, akhir sekali, bagaimanakah tuan melihat masa depan fotojurnalism ini berkembang dalam era digital ini yang akhir sekali? Okey. Dalam era digital memang susah untuk menyampaikan kebenaran. Jadinya fotografer tersebut, jurugambar tersebut mestilah menguatkan diri semangat untuk menyampaikan juga kebenaran tersebut walaupun dalam era digital. Seperti yang contoh kebanyakan viral lah. Betul. Gambar tersebut adalah berlainan daripada asalnya. Jadinya fotojurnalis yang betul-betul mesti menyampaikan kebenaran yang perlu disampaikan. Jadinya yang penting walaupun gambar tersebut diambil daripada mobile ataupun daripada kamera, yang penting adalah etika. Itu yang paling penting dalam semua kira media lah.
termasuk juga era digital. Ya, faham. Alhamdulillah. Baik. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Ya. Abang Muhammad Saiful Izam bin Abang Haji Zamhur, merupakan setiausaha sosial pertubuhan fotografi negara Brunei Darussalam. Terima kasih sekali lagi Terima kasih. mengongsikan ilmu berkenaan dengan foto journalism ini. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam.